Okey, kita tengok kat sini lah, tuan-tuan semua. Yang ni sebab telefon yang saya pakai yang depan ni, saya pakai telefon yang tidak ada line mobile. Yang saya pakai yang internet rumah. Mungkin line internet rumah tu tak berapa, mungkin line internet rumah tak berapa kuat. Jadi dia putus sendiri. Ni saya pakai yang telefon yang ada line. Yang saya pakai yang buat line sebelum ni, dia pakai line rumah aja. Line apa, Maxis ke apa. Okey, baik. Kita tengok soalan. Apakah yang dimaksudkan dengan ta'liq? Ta'liq maksud dia gantung. Gantung. Kalau dalam bab ni ya, ta'liq dia macam mana? Saja aku semayang fardu zuhur. 4 rakaat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita ta'liq dalam hati kita. Sekiranya Amir Akasyah datang, saya berhenti. Kan? Sekiranya kawan saya datang, maknanya semayang tadi tak jazam, ada ta'liq. Maknanya dia nak berhenti kalau orang datang dan sebagainya. Jadi ta'liq macam tu tak boleh. Semayang niat tu tak boleh ta'liq. Okey, baik. Soalan yang seterusnya, kalau niat solat jenazah, aku solat fardu jenazah. Memadai ke? Kalau niat jenazah di atas mayat yang hadir, mayat ada depan, tak cukup lagi ta'yin. Sebab kalau kata aku solat fardu jenazah, kan? Itu baru fardu jenazah. Tapi jenazah mana? Kan? Kena sebut. Haji aku semayang fardu jenazah ini. Hazihi itu. Ini jenazah. Ataupun ta'yin dengan nama pun boleh. Okay, tentukan mayat tadi. Kena ada ta'yin. Kena ada kalimah satu je. Ini je okey dah. Kalau aku solat fardu jenazah, ini je. Jenazah ini. Okey dah. Itu ta'yin. Okey, baik. Soalan Haji Noh. Jika merasakan bacaan Fatihah Imam itu silap, adakah kita diharuskan mufaraqah? Lepas solat jemaah lain tanya kita kenapa kita mufaraqah? Bagaimana situasi mereka? Jadi semayang yang imam ni salah baca. Dia salah bacaannya. Jadi kita kena cek dululah bacaan dia tu salah tu adakah salah yang membatalkan sembahyang. Sebab kan dah sebut tadi antara syarat bacaan Fatihah tadi ialah jangan lahan, jangan salah baca yang mengubah makna. Hurufnya jangan bagi salah dan sebagainya. Okey. Kalau bacaannya salah betul, dah cukup syarat tadi, maka dia tidak sah jadi imam. Imam tadi tidak sah jadi imam untuk makmum yang bacaannya betul. Sebab itu antara syarat sah jadi imam ialah dia tidak boleh menjadi imam kepada makmum yang qari. Makmum yang qari. Apa makna makmum qari? Makmum tadi dia pandai baca Fatihah, imamnya tak betul baca Fatihah. Itu tidak sah. Okey. Jadi kalau bacaannya tak betul, kita kena mufaraqah lah. Sebab tak boleh ikut orang baca tak betul. Berkaitan bab semalam, adakah terdapat hukum jika melihat rambut perempuan yang telah dipotong di kedai salon? Ya, kalau kita tahu itu rambut perempuan, hukumnya haram. Apa yang haram dilihat secara bersambung, haram dilihat secara terpotong. Tangan perempuan yang terpotong pun haram dilihat. Sebab bahagian anggota perempuan lagi. Jadi rambut perempuan yang dipotong di salon tu, kalau kita tahu itu rambut perempuan, kita sengaja tengok, tak boleh. Sebab syaitan ni macam-macam. Tengok perempuan, dia pun tergambar muka perempuan tu. Dia bisikkan macam-macam dan sebagainya. Oleh kerana itu, perempuan, kalau dia gunting rambut, buat baliklah rambut tu tadi. Buat balik rambut. Kalau dia biarkan rambut itu di situ, dan lelaki tengok, dia tahu akan ada lelaki tengok. Dia yang berdosa kerana membiarkan orang melihat auratnya. Kan? Lelaki tadi tak tahu rambut perempuan ke lelaki, dia tengok aja.
Jadi aurat ni bahagian badan kita yang terpotong sama saja dengan yang bersambung, haram dilihat. Istiqra' Imam Syafi'i dalam menentukan hukum haid perempuan. Istiqra' ni maksud kajian. Imam Syafi'i kaji dengan wanita-wanita yang ada di dalam negara Arab yang pada waktu itu. Maka keluarlah kaedah yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Bahawasanya paling awal orang perempuan datang haid ialah 9 tahun. Itu. Kan? Dan paling kurangnya adalah 24 jam sehari semalam. Dan maksimumnya 15 hari, 15 malam. Itu maksud istiqra', kajian Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah pula, lain pula. Imam Abu Hanifah dia kata paling minimal orang datang darah haid 3 hari. Maka dalam mazhab Abu Hanifah, kalau haid itu tak cukup 3 hari, darah itu tak cukup 3 hari, bukan darah haid. Itu istiqra', maksudnya kajian dia kepada perempuan-perempuan yang ada di zamannya. Istiqra' nama dia. Boleh terangkan tentang tentang muqaranah niat. Okey, muqaranah lain, makaroni lain. Muqaranah ni mana? Menyertakan niat masa takbir. Allahu Akbar. Maka menyertakan niat masa takbir itu macam mana? Dia ada macam-macam jenis. Muqaranah urfiyah, muqaranah kamaliyah dan sebagainya. Cuma dalam masa yang terhad ni saya sebut muqaranah urfiyah, maksudnya macam mana? 3 perkara tadi yang wajib ada tadi dalam sembahyang fardu, katakanlah sembahyang fardu, dihadirkan dalam takbiratul ihram. Kena hadir dalam takbiratul ihram pada mana-mana bahagian Allahu Akbar. Sepanjang kita dah sebut Allahu Akbar daripada alif sampai ra, mana-mana hadir 3 benda tadi dipanggil muqaranah urfiyah. Itu dipanggil muqaranah urfiyah. Kalau muqaranah kamaliyah lain. Dia sebelum sembahyang dia dah hadir dah 3-3 tadi. Kemudian Allah tu dah ada. Tu dia sebut dah ada 3-3. Dia dah nampak dalam hati 3-3. Dan tak hilang 3-3 tadi sampailah ra, bar. Itu dia dipanggil muqaranah kamaliyah, sempurna. Dan kata ulama, tak ada orang mampu buat. Kan? Gitu. Itu perbahasan ulama lah. Tetapi yang disebut oleh ulama memadai muqaranah urfiyah. Mana muqaranah urfiyah? Tadilah. Mana-mana tempat dalam takbir kita ada niat tadi, kiasah dah. Okey, itu nama dia muqaranah urfiyah. Muqaranah tu maksudnya memasukkan niat dalam takbir. Muqaranah. Niat tu masukkan dalam takbir, muqaranah. Apa yang perlu ada dalam niat? Tadi 3 tadi kita belajar. Okey. Niat qasar wajib ketika dalam takbiratul ihram. Kalau niat untuk jamak itu ketika sedang dalam solat dah. Tak apa kan Ustaz? Ya, jamak direngankan. Kalau jamak takdim, maksudnya niat itu mesti ada di dalam sembahyang yang pertama. Di dalam sembahyang pertama. Apa maksud sembahyang pertama? Daripada takbiratul ihram, Allahu Akbar sampai bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Di mana-mana tu sepanjang sembahyang tu dia niat jamak takdim boleh. Jamak takhir niatnya dalam waktu pertama. Kalau zuhur dengan asar, nak lewatkan jamak takhir, nak lewatkan ke dalam waktu asar, maka dia niat dalam waktu pertama. Masuk waktu zuhur dia niat. Aku takhirkan, aku lewatkan sembahyang zuhur ke dalam waktu asar kerana Allah Ta'ala. Macam tu niatnya. Tarawih nanti buka Quran, letak kat depan, apa hukumnya Ustaz? Dia bagi orang yang sembahyang tarawih, dia nak buka Quran tak depan. Ada ulama, contoh Syekh, tak silap saya, Syekh Ali Jumaah rasanya. Apa yang dia sebut dalam fatwa dia, bagi mereka ni, bagi ulama ini, kalau untuk sembahyang tarawih diharuskan. Diharuskan kerana dengan tujuan untuk khatam Quran sepanjang bulan Ramadan. Tetapi bagi sembahyang-sembahyang lain yang afdalnya ialah kita sembahyang membaca surah yang kita ingatlah, kita hafal, kerana itu lebih khusyuk. Kerana lebih khusyuk. Bila kita sembahyang tengok Quran, untuk sembahyang fardu dan sebagainya, pertama kita dah tengok Quran tu, tak tengok ke tempat sujud. Yang kedua, kadang-kadang dia mengganggu kekhusyukan kita.
Tetapi yang untuk sembahyang tarawih, kan ada matlamat yang lebih utama lagi, iaitu untuk khatamkan Quran, maka pada waktu itu diharuskan untuk, bukan diharus, maknanya boleh. Memang harus pun tak ada masalah, dua-dua pun nak baca, walaupun sembahyang fardu pun boleh, sah baca di Quran. Semua untuk sembahyang tarawih itu diringankan sikit hukumnya, kerana dengan tujuan untuk baca Quran dan khatamkan Quran di sepanjang bulan Ramadan. Imam baca salah Al-Fatihah tu, kena ulang solat semula ke Ustaz? Ya, kena ulang lah kalau sembahyangnya batal lah kita ikut dia. Kerana itu kecacatan yang zahir. Tuan-tuan, kita ikut tu imam ni, kadang-kadang tu imam batal, tapi kita tak batal. Kadang-kadang tu imam batal dan kita batal. Ada benda-benda yang tu imam batal, tapi kita tak batal. Contohnya apa? Benda-benda tu benda yang tersembunyi. Contohnya, dia tak mandi wajib lagi. Dialah batal. Kita tak batal sembahyang. Sebab benda yang tersembunyi. Okay? Najis yang duduk dalam kain dia, kita tak nampak. Dia batal lah, kita tak batal. Tetapi benda yang boleh nampak, walaupun kita tak nampak, tapi benda tu boleh nampak. Contohnya, najis yang ada di kain dia di luar. Lepas sembahyang kita tengok, Allah di kain ada najis. Sembahyang dia batal dan sembahyang kita juga batal. Tapi kalau dia tak mandi wajib, tak apa. Sembahyang dia seorang je batal, sembahyang kita tak batal. Tak perlulah dia imam tu isytiharkan. Tuan-tuan sekalian, sembahyang semulalah subuh pagi tadi. Saya terlupa mandi wajib, kata dia. Kalau dia isytihar begitu, memang orang rakam pula buat masuk dalam Facebook. Viral. Imam tak mandi wajib. Okey. Tak perlu maklum pun. Kalau kita sedang sembahyang, terkena rambut isteri kita yang gugur atau terputus, batalkah sembahyang kita? Tak batal. Sebab rambut itu tidak membatalkan wudu. Okay. Tambah pula dia dah terputus. Dia terputus. Dia terputus tak batal. Yang batal terputus ni ialah kemaluan. Kemaluan yang dah terputus, dipegang, batal sembahyang. Ketika bersambung pun batal sembahyang. Ketika putus pun batal, ketika bersambung pun batal. Itu kemaluan. Tetapi anggota badan, kan, kalau terputus tak batal. Kan? Pula yang terputus tadi rambut. Rambut masa bersambung tak batal. Pasal dia yang batal tadi bersentuh kulit. Okay? Jadi tak batal lah. Dia 3 benda tak batal. Kulit, kuku, gigi, rambut tak batal. Sentuh. Sebab dia bukan kulit. Yang batal tu bersentuh kulit. Kita dah belajar di dalam bab wuduk dulu. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok baliklah dalam bab wuduk insya-Allah. Kalau kita tengah sembahyang, tiba-tiba terbatuk, terkeluar kahak, jatuh kat tempat kita nak sujud. Macam mana Ustaz nak buat? Kalau kita tengah sembahyang, tiba-tiba terbatuk, terkeluar kahak, jatuh kat tempat kita nak sujud Ustaz. Macam mana nak buat Ustaz? Nak buat macam mana? Apa benda? Sapu. Sebenarnya kahak tu tadi, pertamanya dia tak najis. Kan? Yang kedua, kita elaklah sikit. Sujud dari panjang sikit ke apa ke. Gitulah. Pandai-pandai lah Ijaz. Kan? Kalau sujud juga kena atas dahi. Tak apa, kahak tu bukan najis. Dia tak boleh nak elak dah. Nak kiri tak boleh, kanan tak boleh. Sujud lah. Kahak bukan najis. Tuan-tuan semua. Kahak kita tak najis. Okay. Yang nak buat macam mana tu, pandai-pandai lah Ijaz. Hanan? Haji Sin tanya apa ni? Terpegang kemaluan selepas ambil wuduk tanpa sengaja. Ya, batal juga. Sengaja ke tak sengaja ke, batal. Tapi syarat pegang tadi, dengan tapak tangan. Yang saya dah sebutkan pada kuliah sebelum ni. Kalau dengan belakang tapak tangan, tak. Minta maaf. Kalau katalah dah ambil wuduk, terlanggar dengan belakang. Terlanggar kepada kemaluan itu dengan belakang tapak tangan. Itu tak batal. Yang batalnya ialah dengan tapak tangan.
Yang batal sentuh kemaluan ialah dengan tapak tangan. Okey. Apa ni? Omar Amir. Hukum ikut rakan atau orang yang kita selalu nampak terserempak kencing berdiri di toilet. Orang tu dia masuk toilet, dia selalu kencing tempat berdiri. Ya, kita tak boleh nak hukumkan orang tu bernajis dengan tak najis, melainkan dengan yakin. Itu kaedah fiqahnya. Jadi jangan datang was-was lah. Kan? Masuk-masuk nak semayang, tengok kawan ni pula, Allah jadi tu imam. Tak ada, aku tengok dia berdiri, kencing berdiri dalam toilet. Jadi kaedah dalam fiqah, tuan-tuan kena ingat, najis tak najis suatu benda itu mesti dengan yakin. Kan? Disebut dalam kitab apa tak sebut tadi, saya tak ingat. Contohnya lah, kalau pakaian orang tu kebarangkalian tinggi dia bernajis. Adakah kita tak boleh kita nak hukumkan semayang dia tak sah? Seperti contoh baju kanak-kanak, baju tu kan sembelih lembu dan sebagainya. Tak. Walaupun kebarangkalian dia tinggi, baju dia tak bersih. Sebab apa? Sebab dia bergelombangan darah. Budak-budak dia kencing tak basuh tak betul dan sebagainya. Maka tidak boleh dihukumkan dengan najis, melainkan jika kita yakin. Jika kita yakin dan nampak najis tu. Sebab apa? Sebab kalau begitu jadi was-was kita. Kalau kita batuk, adakah kita wajib tahan semasa solat? Batuk tak apa. Melainkan batuk tu terlalu banyak sangat. Sampai dah keluar daripada orang kata daripada sistem semayang tu, dah terkeluar dah. Tak ada waktu yang elok, kan? Banyak sangat, terlalu banyak, maka batal lah semayang. Tapi kalau batuk yang biasa, batuklah. Dia bukan bercakap. Yang tak bolehnya bercakap dalam semayang. Ataupun berdehem dengan tidak ada apa-apa keperluan. Saja berdehem, itu dia masuk bercakap lah. Sebab apa? Sebab dia tidak ada keperluan. Ini dia batuk dengan ghalabah. Ghalabah ni maksudnya bukan dengan kehendak dia. Mana tak boleh nak kontrol. Itu tak ada masalah. Melainkan terlalu banyak sangat. Batuk berterusan. Itu batal lah semayang. Hukum jadi makmum dia, ya. Selagi kita tak yakin yang dia kencing diri tadi ada najis, walaupun air tek sikit, kan? Ataupun air tak ada langsung. Tapi kan kita dah belajar bab istinja. Dia boleh istinja kat dinding mangkuk tanah tu. Mungkin dia sapu je kat situ, istinja dengan batu. Kan? Kita tak boleh nak carilah. Air ni tak, jangan dicari. Melainkan dia cerita kat kita betul. Aku tadi kencing tak basuh. Istinja dengan batu? Tak. Dengan tisu? Tak. Sebab istinja ni tak semestinya dengan air. Kan kita dah belajar itu. Dengan tisu pun boleh. Mungkin dia tak guna air, dia ambil tisu, dia sapu-sapu, buang. Sah pun semayang dia. Kan kita dah belajar kan bab istinja sebelum ni? Tidak semestinya istinja tu dengan air. Boleh dengan batu, boleh dengan air. Jadi kalau dia istinja dengan tisu pun sah semayang. Mungkin tu sah semayang? Ya kan kita dah belajar istinja. Istinja dengan tisu pun boleh. Tisu, batu, benda-benda yang keras. Kan? Hampir selesai mandi wajib terkentut atau buang air kecil. Kena ambil wuduk ke? Ya, kena ambil wuduk. Kenapa kena ambil wuduk? Sebab bila kita mandi wajib tadi, bila kita start mandi wajib, bila dah rata seluruh badan kita apa semua, dalam kita mandi wajib tadi, tengah mandi wajib, terangkat, dia termasuk sekali di dalam mandi wajib kita tadi, wuduk kita. Sebab bila mandi wajib ada wuduk sekali dalam tu. Tapi tiba-tiba bila kita dah kencing, batallah wuduk. Tinggallah mandi wajib saja. Bila kita mandi wajib, dia ada dua dalam tu. Mandi wajib dan wuduk. Masa kita mandi wajib, kita tak buat benda-benda yang membatalkan wuduk. Habis mandi wajib, kita boleh terus semayang. Pasal dalam mandi wajib kita ada wuduk. Bila kita dekat nak habis mandi wajib, kita kencing. Maka wuduk tadi batal lah. Mandi wajib okey lah, tak ada apa. Dia tak ada benda yang membatalkan mandi wajib. Maka kita kena ambil wuduk semula.
Kat Mesir ramai arak kencing diri di dinding, Ustaz. Orang Mesir kencing diri ramai. Syauqi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Syauqi. Tauliah kita macam mana, Ki? Okey, insyaAllah. Saya rasa dah habis soalan. InsyaAllah. Jadi, insyaAllah kita sambung malam besok lah. Saya cuba guna telefon yang ada line ya. Yang tak ada line ni dia tak boleh. Dia kadang-kadang bila line tak keluar dia tak berhenti secara automatik itu live ni insya-Allah. Baik, setakat dulu, insya-Allah kita sambung malam besok dengan fasal tasydid Fatihah insya-Allah. Jadi kadang-kadang saya tak mungkin tuan-tuan yang tak like page ni soalan dia tak keluar kat sini. Lepas saya masa live soalan tak keluar, lepas saya tutup live baru tengok ada soalan-soalan banyak 2 3 4 yang tak jawab. Mungkin kerana tuan-tuan tak like ke apa, Allahu alam. Jadi kalau mungkin yang tak like soalan dia tak naik, mungkin tuan-tuan boleh like untuk naikkan soalan di sini. Saya tak jawab tu sebab tak nampak soalan masa live ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna ma yanfa'una, rabbana faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.